Sejahtera dan selamat pagi kepada yang dihormati guru-guru dan disayangi rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan mesej-mesej berkaitan dengan dada. Penting bagi kita semua untuk mengetahui apa itu dada, faktor-faktor mempengaruhi dan kesan-kesannya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan satu topik yang amat penting dan perlu difahami oleh semua pihak, yaitu mengenai dada dan jenis-jenis dada. Isu penyalahgunaan dada semakin hari semakin membimbangkan, dan untuk menghadapinya, kita perlu memahami dengan jelas apa itu dada dan bagaimanakah ia dikategorikan. Hadirin yang dihormati, dada boleh ditakrifkan sebagai bahan kimia yang apabila diambil sama ada secara sengaja atau tidak, akan mengubah fungsi badan, minda dan perasaan seseorang. Kesan dada bukan sahaja memberi impak yang kesihatan fizikal dan mental, tetapi juga boleh membawa ketagihan yang memudaratkan serta pelbagai masalah sosial. Dalam konteks undang-undang, dada juga merujuk kepada bahan terlarang yang dikawal di bawah undang-undang kerana kesan buruknya terhadap individu dan masyarakat. Penyalahgunaan dada berlaku apabila dada diambil tanpa kawalan, tanpa nasihat pakar atau untuk tujuan yang salah seperti untuk mendapatkan hak atau euforia. Dada boleh dibahagikan kepada beberapa kategori berdasarkan kesan dan cara ia mempengaruhi tubuh badan serta minda seseorang. Berikut adalah beberapa jenis dada yang biasa diketahui. Yang pertama, dada stimulan. Stimulan adalah jenis dada yang merangsang sistem saraf pusat, menyebabkan peningkatan dalam tenaga kewaspadaan dan fizikal. Penggunaan dada jenis ini biasanya berasa lebih cergas, ceria dan aktif buat sementara waktu. Contoh dada stimulan termasuk kokain, amfetamin dan metamfetamin. Walau bagaimanapun, penggunaan berlebihan stimulan boleh menyebabkan kegelisahan, paranoia dan kegagalan jantung. Yang kedua, dada depresan. Dada dalam kategori ini bertindak menekan atau memperlahankan fungsi sistem saraf pusat. Mereka yang mengambil depresan akan merasa tenang, rileks dan mengantuk. Contoh dada depresan termasuk heroin, morfina dan ubat pelaris seperti barbiturat. Penyalahgunaan depresan boleh menyebabkan kesan yang sangat berbahaya seperti penurunan kadar pernafasan yang boleh membawa maut. Halusinogen adalah dada yang mengubah persepsi pengguna terhadap realiti. Pengguna dada jenis ini mungkin melihat atau mendengar perkara yang tidak wujud, mengalami perubahan pada deria atau mengalami halusinasi. Contoh dada halusinogen adalah LSD dan psilocybin. Kesan sampingan penggunaan halusinogen termasuk kekeliruan, serangan panik dan dalam kes yang lebih serius gangguan mental yang berpanjangan. Yang keempat, cannabis. Cannabis adalah dada yang berasal dari tumbuhan ganja dan biasanya dihisap atau diambil secara oral. Cannabis boleh memberi kesan rileks dan euforia, tetapi penyalahgunaannya dalam jangka masa panjang boleh menjejaskan ingatan, motivasi serta menyebabkan masalah psikiatri seperti paranoia dan gangguan kecemasan. Yang kelima pula, inhalan. Inhalan adalah bahan kimia yang dihirup untuk menghasilkan kesan high. Bahan-bahan ini biasanya terdapat dalam produk rumah tangga seperti gam, cat sembur dan bahan pencair. Kesan daripada inhalan boleh berlaku dengan cepat, tetapi juga sangat berbahaya kerana ia boleh merosakkan otak dan organ dalaman secara kekal. Seterusnya, dada opioid. Dada opioid adalah sejenis dada yang biasanya digunakan untuk mengurangkan kesakitan. Namun, penyalahgunaan opioid boleh menyebabkan ketagihan yang serius. Contoh opioid termasuk fentanyl, oxycodone dan heroin.
Kesan penyalahgunaan opioid termasuk perasaan euforia, tetapi penggunaan berlebihan boleh menyebabkan overdosis yang membawa maut. Hadirin sekalian, kita perlu sedar bahawa setiap jenis dadah mempunyai risiko dan kesan sampingan yang berbahaya, bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada masyarakat keseluruhannya. Penyalahgunaan dadah boleh merosakkan hidup seseorang, memusnahkan hubungan keluarga dan meningkatkan kadar jenayah dalam masyarakat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengambil langkah untuk menolak penyalahgunaan dadah dalam kehidupan kita dan menyebarkan kesedaran kepada orang lain mengenai bahaya dadah. Dengan usaha kolektif, kita dapat memastikan masyarakat bebas daripada ancaman dadah yang merosakkan. Sekian, terima kasih.